Okay, Assalamualaikum and good morning all of you. Okay, sebelum ni kita dah pergi kepada remainder theorem. Okay, masih ingat tak remainder theorem? Okay, kalau katakan kita ada satu polinomial Px, okay, is divided by x tolak A, then remainder akan sama dengan PA. Okay, jadi maksudnya dalam kes ini x tolak A tu dia jadi satu divisor, but it is not a factor. Okay, dia jadi satu divisor saja, sebab itulah bila kita buat pembahagian tu dia akan menghasilkan satu remainder ataupun baki. Okay, dan hari ni kita nak tengok pula factor theorem. Sebelum tu adalah remainder theorem. So sekarang adalah factor theorem. Okay, boleh rujuk kepada modul muka surat 14. For a polynomial Px, okay, x tolak A is a factor of Px if and only if PA equal 0. Okay, jadi kalau yang sebelum ini kita kata PA tu menghasilkan satu nilai iaitu remainder. Okay, maka katalah x tolak A. So x tolak A tu dia adalah satu divisor. Tapi sekarang kalau katakan kita kira PA, kita gantikan nilai x tu dekat dalam polinomial dan kita dapat dia sama dengan kosong, maknanya x tolak A tu bukanlah hanya sebagai satu divisor, tapi malahan dia adalah satu factor. Maksudnya dekat situ dia apa tu? Bila dia jadi factor tu maksudnya dia punya remainder tu adalah sama dengan kosong. Okay? Jadi x tolak A is a factor kalau a factor of PF if PA equals 0. Okay? Kemudian for a polynomial Px, Ax tambah B is a factor of Px if and only if P negatif B per A pun sama dengan kosong. Macam mana nak dapat negatif B per A tu? Maknanya inside the bracket kita samakan dia dengan kosong. So kita dapatlah negatif B per A. When you put inside, you sub your X with negatif B per A tu, kita dapati bahawa nilai Px tu akan sama dengan kosong. Maknanya Ax tambah B is a factor of that Px. Okay? Okay, jadi kita tengok the first example. Okay? Example 1. Okay, we look at the first example. Okay, example 1 tu kita ada soalan dia minta kita factorize. Okay, factorize Px. Okay, Px sama dengan x kuasa 3 tolak 7x. Okay, tolak 6. Jadi walaupun soalan ni dia kata factorize tapi kita akan apply factor theorem dekat sini Okey, jadi bila kata kita nak factorize kamu tengok dekat sini dia adalah satu cubic function ataupun cubic punya polinomial. Okey, so bila kita nak factorize maksudnya kita nak hasilkan dia sebagai hasil darab 3 factor. So we are going to find out what are the factors of this Px. Okay, jadi first of all kalau kamu lihat dekat sini lah for this cubic function yang dekat hujung ni adalah tolak 6. So should be bila kita darab macam ni kan. Bila kita darab macam ni, so yang nombor dekat hujung ni so bila kita darab itu dia akan menghasilkan negatif 6. Jadi kita pun tak tahu apa dia, tapi yang kita boleh agak sebab kita nak cuba buat try and error. Kaedah cuba jaya, kita nak cari one of the factor first. Jadi takkanlah kamu nak try dengan semua nilai x kan. 0, 1, 2, 3 semua kamu nak cuba. Nak cari bila masa nilai Px tu akan sama dengan kosong kan, sebab kita nak cari satu factor. So sebagai panduannya kalau katakan dekat sini negatif 6, so kita akan try nombor-nombor yang merupakan factor kepada 6 itu 6 itu. Okey, saya ada mungkin plus minus 1, mungkin plus minus 2, mungkin plus minus 3 ataupun plus minus 6. Macam kalau macam apa nombor 5, nombor 4 tu kita tak perlulah nak cuba sebab itu tak mungkin berlaku lah sebab ending dia nanti akan jadi tolak 6. So should be dekat sini mungkin ada 1, mungkin dekat sini negatif 2, mungkin dekat sini 3, something like that. Jadi kita akan menggunakan kaedah cuba jaya.
Okay, untuk maybe nombor-nombor inilah yang saya tuliskan dekat situ. Okay. Kalau katakan dekat sini ada tambah 8 ke, jadi kita boleh cuba dengan plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 8. Okay. So kita ambil nombor-nombor yang merupakan faktor kepada nombor di hujung. Okay. Jadi caranya ialah by try and error. Okay. Kita gunakan kaedah cuba jaya lah. Kaedah cuba jaya, saya cuba gantikan katakan saya gantikan P1. Saya andaikan X tu sama dengan 1. Okey, kita pun masuklah dekat dalam ni. Kita gantikan dekat dalam ni. So kita dapati bahawa P1 ni dia adalah 1 tolak 7 tolak 6. So yang ini tak sama dengan kosong. Maknanya X tolak 1 is not the factor. Okay, kemudian saya try pula dengan P negatif 1. Saya masukkan P negatif 1. So kat sini akan hasil negatif 1. Kemudian sini tambah 7. Kemudian tolak 6. Okay. 7 tolak 1, 6. Nampaknya yang ini sama dengan kosong. Okay. So bila dia sama dengan kosong, kita gunakan factor theorem. Maksudnya apa? Okay, maksudnya X tambah 1 is one of the factor. Okay. Kita dah dapat dah satu factor. Okay. So daripada sinilah bila X sama dengan negatif 1, so maksudnya X sama dengan negatif 1 kan. Jadi awak pindahkan ke sini, dapatlah X tambah 1 sama dengan kosong. So this is the factor. Okay. Alright. So dah dapat satu factor. Okay, yang tadi kita gunakan factor theorem. So selepas ini kita nak dapatkan another two factors kan, sebab dia adalah cubic function. Okay, so maknanya saya akan buat long division lah. Okay, X kuasa 3 tolak 7X, okay, tolak 6. Okay, okay, dalam kes ini dia tak ada sebutan X kuasa 2. Okay, tapi tak apalah kita biar saja macam tu. Nanti kita just bring forward. Okay, tak ada masalah. Okey, kita akan bahagikan dia dengan X tambah 1. Sebab kita tahu dia adalah satu faktor. Okey, so sekarang berapa? Dekat sini adalah X kuasa 2. So sekarang sini jadi X kuasa 3. Kemudian kita darab naik. Kat sini ada tambah X kuasa 2. Okey, kemudian kita akan tolakkan. Macam inilah, kita tolakkan. Okey, jadi X kuasa 3 tolak X kuasa 3 habislah. Kemudian kat sini kita akan ada negatif X kuasa 2. Dekat atas ni tak adalah, maksudnya kosong X kuasa 2. Okay, kosong X kuasa 2. Jadi ada setengah pelajar kalau katakan kamu confused, kamu boleh juga buat macam ni. Maksudnya kamu tuliskan begini. Kalau katakan masih tak jelas lagi, okay, kosong X kuasa 2 tolak dengan 7X tolak 6. Okay, boleh juga. So X ni darab ni, so dia akan jadi X kuasa 3, kemudian tambah X kuasa 2 kan. Okay, kita darab pula tambah X kuasa 2. So sekarang kita akan tolakkan lah. Tolakkan. Jadi ini tolak ini habis. Kosong tolak ini, so dapat negatif X kuasa 2. Kemudian kita turunkan tolak 7X. Okay, so dekat sini saya akan darab dengan negatif X. Okay, so dia jadi negatif X kuasa 2. Kemudian kat sini jadi tolak X. Okay, saya tolak lagi. Tolak lagi. Okey, yang ini habis. Yang ini negatif 7X. Tolak-tolak ni dia jadi tambah. Okey, so apa ni, negatif tambah, so dapat negatif 6X. Okey, tolak 6. Okey, kemudian dekat sini saya akan ada tolak 6. Okey, tolak 6. So everything menjadi negatif 6X tolak 6. So kalau dia exactly sama dekat bawah ni, maksudnya bila kita tolak itu dia habislah. Okay, maknanya tak ada baki ataupun baki dekat sini bernilai kosong lah. Okay, so menunjukkan bahawa okay, ini kita punya coefficient tadi, yang ini pun merupakan dia punya factor. Therefore kita punya PX tadi, PX can be written as X tambah 1, kemudian kita darabkan dengan X tolak 2, X kuasa 2 tolak X tolak 6. Okay. Jadi untuk kita factorize completely, jadi yang ini tadi kita akan tulislah mana tadi? Okey, kamu buat factorization lah
Okay, kita factorizekan dia. So dekat situ saya dapat X tambah 2 dan juga X tolak 3. So that one will be there. Yang ini kita factorize lagi lah macam biasa lah. Kamu tekan saja calculator dan kamu dapat lah dia punya factorization. Okay, untuk yang soalan ini so kita sudah pun factorize completely lah. Okay, so selesai soalan itu. Then kita move on kepada example 2. Okay, kita pergi pula pada example 2. Okay, apa cerita kat example 2? Given that X tambah 2 is a factor of the polynomial. Dia bagi satu polynomial iaitu Px tu samalah dengan 2x kuasa 3 kan, tambah dengan hx kuasa 2 tambah kx tolak 8. Okay. And Px has the remainder of negative 35. Yang ni remainder theorem. When it is divided by X tambah 3. So apa tu? P negatif 3 akan sama dengan negatif 35. Terus keluarkan maklumat menggunakan remainder theorem. Find the values of H and K. Okay. Dia bagi ada satu faktor. Kat atas tu ada satu faktor. Jadi maksud dia kata X tambah 2 is a factor. So maksudnya P negatif 2 ini akan sama dengan kosong. Okay, kemudian dia minta kamu cari H dan K. So, seperti biasa kita akan gantikan. Nanti buat dalam modul tu. So, kamu gantikan. Yang ini semua sekali lah. Okay, tambah dengan H kan. Sini ialah negatif 3 kuasa 2. Kemudian tambah K. Okay, negatif 3 tolak 8. Okay. Kemudian yang ini samalah dengan negatif 35. Okay. Jadi yang itu nanti sekejap kamu akan menghasilkan try to work out sampai dapat 9H tolak 3K sama dengan 27. Yang ini boleh simplify lagi lah. Dia jadi 3H tolak K sama dengan 9. So tandakan ini sebagai persamaan 1. Dan kita dah settle yang ini. Kemudian yang satu faktor tadi kamu boleh gantikan lah P negatif 2. Masukkan pula. So ni negatif 2 kuasa 3 tambah H kan, negatif 2 kuasa 2 tambah K, sini ialah negatif 2 tolak 8. So yang ini akan sama dengan kosong pula. Kita ringkaskan lagi. Sampailah kamu dapat 2H tolak K, sama dengan 12. So ini adalah persamaan yang kedua. And then kita akan cuba selesaikan lah simultaneous equation ni kamu bolehlah buat mana satu nak. Persamaan 1 tolak dengan persamaan 2. Negatif K nanti tolak-tolak dia akan hapus K dahululah. So maksudnya nanti kita dapat H tolak 2H. So kita dapat H sama dengan negatif 3. Kamu bolehlah buat persamaan 1. Kita tolak dengan persamaan 2. So kamu akan dapat H sama dengan negatif 3. And then from that gantikan dekat mana-mana satu persamaan ini untuk kita dapat nilai K sama dengan negatif 18. Selepas itu kamu tulis semulalah. Kita punya Px tadi adalah 2x kuasa 3. Kemudian tolak dengan 3x kuasa 2. Tolak dengan 18x tolak 8. So that one will be our Px. And then factorize Px completely. Dia minta kita factorize. Jadi bila kita dah dapat nilai H dan K, kita akan cuba nak factorize pula completely. Jadi macam mana kaedah dia sama macam tadi. Contoh yang pertama itu. Jadi maksudnya saya dah ada satu faktor. Cuma bezanya dekat sini saya dah ada satu faktor tadi, iaitu X tambah 2. So tak payah lagi saya gunakan try and error untuk mencari satu faktor macam soalan tadilah. Sebab kita dah ada maklumat yang diberi. So why not kita just gunakan sahaja maklumat yang ada itu. Jadi faktornya tadi adalah X tambah 2 kan. X tambah 2. Jadi saya pun akan start lah macam biasa buat long division. So should be dekat sini adalah 2x kuasa 2. So that bila kita darab dia akan dapat 2x kuasa 3. Kemudian tambah dengan 4x kuasa 2. Kita tolakkan. Ini habis. So ini jadi negatif 7x kuasa 2 tolak dengan 18x. Bawa turun macam biasa. Kemudian kat sini jadi tolak 7x.
So tolak 7x kuasa 2. Kemudian jadi apa tu? Tolak 14x. Okay, kemudian kita tolakkan lagi. Tolak. Okay, yang ini habis. Yang ini ialah negatif 18 tambah. So negatif 4x tolak 8. Okay, kita bawa turun. Macam biasa. Okay, yang kat sini jadi tolak 4. Okay, so kat sini akan jadi tolak 4x. Okay, tolak 8 bila dia dah sama, so maksudnya yang tinggal adalah kosong lah. Habislah. Okay, kosong tak ada. Jadi maksudnya sekarang kita akan ada px tu samalah dengan x tambah 2. Kemudian kita darab dengan yang inilah. Okay, tolak 7x tolak 4. Okay, dan after that kita bolehlah factorize dia completely. So yang ini tekan saja calculator. Okay, apa dia punya factorization dekat situ. Where's the answer? Sekejap ya, cikgu tengok sekejap jawapan dia. Okey, 2x tambah 1. Okay. 2x tambah 1 and then x tolak 4. Okay. So kita sudah factorize completely lah. Okay. Okay. Jadi macam tu lah kamu boleh apply the factor theorem and also the remainder theorem as well. Okay. Habis tentang dua soalan itu. Ini kita tengok lagi beberapa soalan. Okey, kita pergi kepada example 3 Okey, cikgu buat ringkas-ringkas saja example 3. Sekarang ni kita ada satu quartic function ataupun quartic polynomial. Kamu jangan risaulah dengan istilah polynomial tu, it's just a function lah, macam cubic function, quadratic function kan, quartic function ataupun quartic polynomial. Kuasa 3 tolak dengan 12x. Mana tadi? Oh, dekat situ. Tolak 12x kuasa 2. Kemudian tolak 7x tambah 6. Okey, sekarang ni kita ada satu quartic function. Macam tadi kita ada cubic function. Jadi maksudnya kalau macam ni, should be dia akan ada 4 lah. Okay, ada 4 faktor macam ni lah sebab kita nak factorize dia kan. Okay, jadi caranya, okay, macam biasa kebetulan kat sini tambah 6, so kita akan cuba plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and then plus minus 6 sebab kita tak ada apa-apa information tentang dia punya faktor, tak ada diberi. Okay, jadi kita akan buat macam biasa, kita akan buat try and error. Okay, saya akan cubalah okay. Yang ni saya dah cubalah nak bagi ringkas. So P negatif 1, yang ini akan sama dengan kosong. Bila gantikan X ni dengan negatif 1, so kita dapati dia kosong. Maknanya apa? Maknanya X tambah 1 is a factor. Okay, is a factor of PX. Okay. Kemudian saya pun dah buatlah gantian dah cuba-cuba. Didapati bahawa P2 pun sama dengan kosong. Okay. Oleh sebab itu, kita ambil lah dua faktor. Macam tadi kita ambil satu kan, kita ambil dua faktor secara try and error. Okey, jadi sekarang X tolak 2 is another factor. Is another factor. Okey, dia biasanya adalah dalam salah satu daripada nilai-nilai ini. Okey, jadi maksudnya sekarang kita mesti akan ada PX ni, dia adalah X tambah 1. Okay, darab dengan X tolak 2. Ni dua faktor. Kemudian kita ada satu lagi lah QX. Yang ini yang kita akan cari. Okay. Jadi yang ini kamu boleh kembangkan. Okay, yang ini akan jadi apa ni? X kuasa 2 tolak 2X kan. Kemudian jadi tolak X tolak 2. So kat sini ialah QX. So kita akan gunakan ini sebagai kita punya divisor. Okay. Seperti biasa, kita akan buat long division juga. Harap-harap boleh muatlah tempat ni. Okay, macam tak muat je. Okay, tolak dengan 12x kuasa 2 tolak 7x tambah 6. Okay, kamu cubalah buat yang ini. Sekarang ni bezanya dekat sini divisor dia adalah satu quadratic function. Okay. Okay. So macam biasa kita akan buat 2x kuasa 2. Cikgu tulis kecil sikit So kat sini jadi 2x kuasa 4. Apa tu? Tolak dengan 2x kuasa 3. Kan? Tolak 2x kuasa 3. Kemudian jadi tolak dengan 4x kuasa 2. Harap-harap cikgu tak buat silap lah. Okay, kemudian tolak. Ni settle. Ini jadi 5x kuasa 3. Okay.
tolak-tolak ni jadi tambah, tolak dengan 8x kuasa 2. Wait cikgu semak dulu, kadang-kadang buat video ni dia jadi short sendiri je. Okey, betul, masih betul lagi. Kemudian turun, tolak 3x. Kemudian saya masuk apa kat sini? Tambah dengan 5x. Okey, so sini jadi 5x kuasa 3. Okey, sini jadi tolak 5x, sini jadi tolak 10. Okey, kemudian saya tolakkan. Alright. Tolakkan. Sekejap, takut tak cukup ruang pula. Okey, atas sikit. Okey, ni habis. Yang ini negatif 8, so jadi negatif 3x kuasa 2. Sorry, this one is kuasa 2. Kuasa 2, yes, that's right. Okay. Kemudian tolak 10 tambah dengan 3x. Okay. Kemudian tambah 6. Okay, saya masukkan tambah 6. Still correct. Okay. So now finally kita tengok yang depan sajalah. Dekat sini ada negatif 3, so jadi tolak 3. Okay. So kita check lah betul ke tak. Tolak 3x kuasa 2. Kemudian sini jadi tambah 3x. Okay, yang ini pun jadi tambah 6. That's right. So dia samalah atas bawah ni. So maksudnya habislah. Jadi maksudnya kita ada satu lagi QX. This is our QX, the quotient. So this one will be another factor lah. Jadi seperti biasa kita akan tulislah. PX kita tadi adalah X tambah 1 just now. Sini ada X tolak 2. Kemudian, tak cukup ruang sekejap. Kat bawah. So PX sama dengan X tambah 1. Kemudian X tolak 2. Yang ini tadi saya kembangkan sebab saya nak buat pembahagian panjang. Kemudian satu lagi adalah ini. 2X kuasa ni tambah 5X tolak 3. Seperti biasalah. Yang ini nanti kamu factorizekan. Sini factorize jadi apa entah jawapan dia. Ni 2x tolak 1. Cari line dia punya factorization dan juga x tambah 3. Jadi kita dapatlah factorizing this px completely. Maksudnya kita punya px ni kalau kita samakan dengan kosong, dia ada punca-puncanya ialah x sama dengan negatif 1, x sama dengan 2, x sama dengan 1/2, x sama dengan negatif 3. Right, so macam tu lah kita menggunakan factor theorem untuk factorizing and so on. Kita dah siap yang itu. Then cikgu nak tengok pula, kita tengok pula yang example 4. Kita pergi kepada example 4. Example 4. Sebelum tu when a polynomial px of degree n yang lebih besar atau sama 2 is divided by x tolak p, x tolak q, the remainder and is an expression in the form ax tambah b. Where a and b are constants. So ada kala juga kita akan dapat something like this lah. Kadang-kadang dia tulis ni x tolak p kan. Kemudian kat sini ada x tolak q. This one, the two are the divisors. Kemudian ada qx. Kemudian ada ax tambah b. Rasanya sebelum ni kita pernah buat contoh yang macam tu. Yang mana remainder dia adalah satu linear factor. Ada juga kemungkinan lah berlaku macam inilah. Especially kalau dekat sini macam kuasa yang tinggi sikit lah, darjah 4. Macam contoh example 4 ni lah. So kita ada px, alright, sama dengan ax kuasa 4. Tambah bx kuasa 3. Kemudian apa lagi? Tolak 4x kuasa 2. Tolak 7x. Tolak 22. Right. Where a and b are constants, leaves a remainder of 4 when divided by x tolak 2. Jadi p, kalau x tolak 2 maksudnya p 2. Berapa dia punya remainder? Remainder dia adalah 4. Macam itulah. So x tolak 2 tu dia adalah satu divisor sahaja, bukannya factor sebab dia ada baki di sini. And a remainder of negative 16 when divided by x tambah 2. Yang ni dua-dua bukan factor. So apa lagi maksudnya? P negatif 2 ni pula akan sama dengan negatif 16. Dua-dua ni kita dah apply remainder theorem. And then determine the values of a and b.
Okay, jadi yang ini rasanya cikgu tak nak ulang lagi lah. Okay, kamu just gantikan macam biasa lah tempat X ni dengan 2 kan, everything. Kemudian samakan dengan 4. Kemudian gantikan sampai you dapat satu persamaan lah. Persamaan 1 dan persamaan 2 yang biasa kita dah buat tu. Okay, saya just write down dia punya persamaan. Yang ini bila kamu gantikan nanti dapat 2A tambah B sama dengan 7. Okay, nanti boleh semak lah. Okay, yang ini bila kamu dah gantikan, kita akan dapat 2A tolak B sama dengan 1. 2A tolak B sama dengan 1. Okay, ini adalah persamaan 2. So, kita settlekan persamaan ini. Persamaan 1 tambah persamaan 2. So, 4A sama dengan 8. So, A sama dengan 2. So, bolehlah masuk dekat mana-mana tu mana-mana persamaan dan kita dapat B sama dengan 3. Lepas itu kita masukkanlah Okey, kita punya PX tu adalah 2X kuasa 4 kemudian tambah 3X kuasa 3. Yang itulah. Okey, tolak 7X kemudian tolak 22. Alright. Dah settle yang A. Kemudian untuk B, express PX in the form X kuasa 2 tolak 4 QX tambah RX. Okey, yang itulah. Kita nak buat yang itu. Jadi maksudnya sekarang nombor 4 ni. Okey, saya nak tulis saya punya PX ini sebagai kita dah tahu tadi yang ini adalah dia punya divisor. Satu adalah X, yang ke atas ni adalah X tolak 2, satu lagi adalah X tambah 2. Jadi kita boleh tulis dia sebagai X tolak 2, kemudian ada X tambah 2, kemudian mesti darab dengan QX. Maksudnya ini adalah divisor, darab dengan quotient and then tambah dengan satu remainder. Dibagi dalam soalan tu apa tu? Saya tengok dulu. Dalam soalan tu dia dah bagi AX tambah B ya. What's the question? Mana tadi soalan saya pula ni? Hilang pula dah. Ni. Okey, mana tadi? Dia tulis RX sahajalah. Dia tulis RX sahaja. Okay, jadi maksudnya dekat sini tambah RX. Yang ini adalah kita punya remainder lah. Okay. Jadi sekarang kita akan kamu akan gunakan dalam kes ini dah ada dah dua-duanya. Okey, kita cuba buat long division lah. Macam biasalah kita buat long division sebab kita nak tahulah berapa dia punya remainder. Okey, muat tak kat sini Kat sini kamu boleh darab macam biasa. Sini adalah X kuasa 2 tambah 2X tolak 2X. So dia jadi tolak 4X lah. Alamak, sekejap. Minta maaf. Tambah ini hapus. Ini adalah X kuasa 2 tolak 4 tadi lah ya. QX. Okey, tambah dengan RX. Yang ni dah diberi pun Okey, sebab bila kita darab tu dia jadi yang itulah. Okey, jadi kamu akan gunakan long division lah. Okey. Jadi sekarang saya dah ada satu maklumat tu. PX pun saya dah tahu. Okey. Kita akan masukkan 2X kuasa 4 tambah 3X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 tolak 7X. Okey. Kemudian tolak 22 tu saya nak bagikan pula dengan X kuasa 2 tolak 4. Okey. So saya start lah 2X kuasa 2 kan. So dapat 2X kuasa 4. Kemudian yang sini jadi tolak 8. Tak apa, kita letak je bawah ni tolak 8X kuasa 2 kan. Okey, bila kita darab tu. Okey, jadi saya akan tolak. Okey, jangan risau yang tak ada, yang ini hapus. Okey, yang ini macam ibarat 3X kuasa 3 tolak kosong lah. Kita bawa turun saja 3X kuasa 3 tu. So negatif 4 tambah 8. Okey, so kita akan jadi tambah 4X kuasa 2. Kemudian kita bawa turun tolak 7X yang itulah. Okey, tolak 7X. And then saya akan darab lagi dengan 3X. 3X. So kat sini akan jadi 3X kuasa 3. Okey, kemudian tolak 12X. Okey, kita masuk kat belakang ni. Tolak 12X. Supaya senang nanti kamu nak tolak. Okey, tolak. Sekarang ini habis. Yang ini tak ada, masih tinggal lagi. Okey, tak ada tolak dengan apa-apa, tolak kosong saja. Okey, ini tambah 12 maknanya 12 tolak 7 lah. Okey. So tambah dengan 5X kemudian tolak 22.
Okey, tolak 22. So sekarang saya akan darabkan dengan berapa tu? Tambah 4. Okey. So kat sini ialah 4x kuasa 2 tolak 16. Ni bila saya darab ni, ni kita tolak. Okey. Ni tolak 16. So saya letak dekat bawah constant ni lah, supaya senang kita nak tolak. Okey, and then kita tolakkan. Ini hapus, habis. So ini masih ada 5x, kemudian ada negatif 22. Okey, tambah 16. So kat sini saya ada tolak 6. So sekarang ini, yang ini merupakan kita punya remainder. Sebab kalau kita tengok, ini adalah 5x. Okey, 5x tolak 6 ni adalah satu linear, manakala kita punya divisor tadi adalah satu kuadratik. Dia adalah satu darjah kurang daripada divisor. So kita just stop lah, tak perlu nak teruskan lagi. Jadi maksudnya kita ada dekat situ remaindernya. Okay, kalau saya tulis balik yang ini, sini adalah x kuasa 2 tolak 4. Okay, apa qx? Kita masukkanlah ni. Ini adalah kita punya qx, iaitu 2x kuasa 2 tambah 3x, okay, tambah 4. Kemudian campur. Okay, remainder tu adalah 5x tolak 6. Okay, ini adalah saya punya remainder lah. Okay, so 5x tolak 6. Okay, dah settle dah sekejap. Ambil soalannya, mana pula soalannya? Okay. Okay, dah settle untuk B. And then C, show that Qx is positive for all values of X and deduce the minimum value of Qx. Sekarang ni yang mana kita punya Qx? Yang ini adalah Qx-nya. Dia minta kita show that it is always positive. So, bila kata nak show yang it is always positive ini, dia biasanya ada kena-mengena dengan proses completing the square, melengkapkan kuasa 2. Memang itulah cara yang paling mudah untuk kita menunjukkan satu benda itu sentiasa positif. Okay, jadi saya akan gunakan ruangan kat sini. Okay, 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. Masih ingat lagi tak macam mana kita nak complete the square? Kita boleh keluarkan. Perkali bagi x squared tak sama dengan 1. So, keluarkan. Sini kita semua bahagikan dengan 2. Okay, bahagikan dengan 2 dahulu. Okay, so selepas itu kita akan x kuasa 2. Okay, identify your b. Nilai b kita adalah 3/2. So kita ambil b per 2 kuasa 2. Nilai b ni tadi bahagi 2 jadi 3/4. Okay, kita tambahkan dengan 3/4 kuasa 2, tapi kita tolak balik dengan nilai yang sama. Okay, sebab kita tak ada buat apa-apa perubahan di sini, kita just nak tukar dia punya form sahaja. Jangan lupa tambah 2 kat belakang tu. Okay, ini adalah proses completing the square. Okay, jadi sekarang 2 kat depan. Yang ini kita akan complete the square. Ambil nilai x kat depan, x. Kat sini ialah tambah, so tambahlah tambah 3/4. Okay, sekarang kuasa 2. Okay, sekejap yang ini ada satu kurungan besar lah. Okay. Kemudian yang dekat sini kita selesaikanlah. Yang ini apa ni? Tolak dengan 9/16 tambah 2. Okay. Jadi maksudnya sekarang, okay, saya sambung pula dekat sini. Saya sambungkan di sini sebab tak muat dah tu. Okay. Jadi cikgu tulis 2. Dekat sini ada x tambah 3/4 kuasa 2. Kemudian yang itu bila saya add up, bila saya ini adalah 23/16, tambah dengan 23/16. You all tekanlah kalkulator. Lepas tu proses complete the square ni kita kena darab balik. Darab semula macam ni. Okay, darab balik. So finally baru kita dapat x tambah 3/4 kuasa 2. Ini dah darab dengan 2. Yang ini pun darab dengan 2 tambah dengan 23/8. Okay. So yang ini adalah kita punya QX dalam bentuk complete square ni lah. So this is my QX dalam bentuk complete square. Okay, jadi sekarang nilai kita nak tunjukkan is always positive. Jadi maksudnya x tambah 3/4 kuasa 2 ini sentiasa lebih besar atau sama dengan kosong for all values of x. Okay. Yang itulah dia sentiasa. Sebab kita tahu dia kuasa 2.
Kan bila ada satu benda lah dekat luar ni ada kuasa 2 macam ni, so kita akan tahu bahawa dia adalah sentiasa positif lah untuk setiap values of x. Jadi of course kalau katakan kita darab dengan nombor 2 kat depan, okey, macam ni kan, yang ini dah sentiasa positif, okey, ini ada kuasa 2-nya. Okey, kita darab pula dengan satu nombor positif, okey. Kemudian dekat belakang kita tambah pula dengan satu lagi nilai. Jadi of course yang ini akan sentiasa lebih besar atau sama dengan kosong, means that is always positif lah in that case. Jadi okey lah it's always positive. Is it dia nak is always positive ataupun lebih besar atau sama dengan kosong? Is positive. Okay, kita buang lah tanda ni sebab kita dah sure lah. Kalau yang ni dah positif, ni semua memang dia akan positif lah, tak boleh jadi kosong. Okay, yang ni tadi okay, yang ni. Kalau katakan dekat belakang ni ada nilai tolak, dekat belakang ni katalah tolak, yang itu kita tak sure is always positive. Jadi soalan dia biasanya dia akan tanya always positive tu dia mesti kat depan ni positif dan dekat belakang ni pun positif. Kalau dia soalan tu dia minta is always negatif, maka kat depan ni akan jadi negatif, dekat belakang ni pun akan jadi negatif. So kalau katakan dekat depan ni positif tapi kat belakang ni negatif, maknanya dia tak akanlah minta awak tunjukkan yang dia always positif. Okay. And then deduce the minimum value of QX. Jadi ingat lagi tak? Kalau dalam bentuk complete the square, yang ini dia akan menghasilkan satu titik minimum kan, iaitu pada negatif 3/4 dekat sini, dan yang kat belakang ni kita ambil terus 23/8. So what is the minimum value? The minimum value of QX, ini kita bercerita tentang QX, not PX, is ambil yang nilai Y dia tu lah. Nilai Y tu merupakan minimum value-nya. Jangan ambil nilai X pula. 23/8. So that's the minimum value and it happens when X sama dengan negatif 3/4. Okay. So jawapannya ialah the minimum value of QX is 23/8. Okay. So saya rasa setakat itu dulu. Nanti kita akan sambung pada partial fractions.